TLDM berperang dengan Putih Kapas. Skandal perolehan kapal pesisir pantai LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang dianugerahkan kepada Bostik Naval Shipyard BNS yang bernilai RM9 bilion oleh Kementerian Pertahanan menerusi LOA secara rundingan terus pada 16 Disember 2011 semakin setanding dengan One Malaysia Development Berhad 1 MDB. Menurut Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC, Parlimen Kerajaan telah membelanjakan RM6.08 bilion bagi projek LCS tetapi tiada satu pun daripada 6 kapal tersebut disiapkan atau dihantar walaupun sepatutnya kapal pertama siap pada tahun 2019. Skandal itu kini terkait kepada Timbalan Menteri Pertahanan ketika itu Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Namun setelah menafikan bahawa pemilik syarikat Alice Marine Limited, Zainab Muhammad Saleh itu isterinya, beliau hilang daripada radar. Kebisuannya semakin menjadi persoalan apabila Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli bertegas bahawa Abdul Latif dan Zainab Muhammad Saleh adalah juga pemegang saham terbesar syarikat Mega P Asia Sdn Bhd yang ditubuhkan oleh Latif dengan nombor pendaftaran 1163389-W pada 23 Oktober 2015 bersama Cherry Barrier. Manakala Cherry Barrier pula turut dinamakan di dalam laporan forensik projek LCS sebagai salah seorang individu yang terlibat di dalam pemalsuan invoice Alice Marine Limited menggunakan pelbagai alamat palsu di Perancis. Dakwaan Rafizi berhubung penipuan syarikat Alice Marine boleh disemak daripada perenggan 2.1.5 laporan forensik tersebut yang menyatakan kebanyakan perolehan dibuat melalui Alice Marine tetapi terdapat beberapa akaun atas nama Alice Marine ini iaitu Alice Marine Limited, Malta dan Alice Marine Labuan dicipta supaya pembayaran boleh dibuat kepada pihak ketiga. Menurut beliau, kontrak membekalkan alat-alat ganti kapal yang diberikan kepada Alice Marine melibatkan pembayaran sekitar RM210 juta dari tahun 2011 hingga 2015. Rafizi merujuk kepada laporan forensik projek LCS yang telah mendedahkan syarikat palsu ini tidak pun mempunyai lesen pengekspor alat-alat gantian pertahanan seperti yang didakwa. Lebih teruk lagi, syarikat palsu ini menghantar invoice barang-barang yang tidak memenuhi syarat alat gantian pertahanan. Setengah barang-barang pula adalah barang-barang biasa yang boleh dibeli di Pasar Raya Maidin atau kedai serbanika 7-Eleven, kata Rafizi dalam pendedahannya. Beliau turut memetik laporan siasatan perenggan 2.6.20 laporan forensik projek LCS. Pesanan belian Global PO yang dikeluarkan kepada Alice Marine mengandungi item tertentu yang bukan taraf alat ganti peringkat depot, pembaikan dan penyelenggaraan seperti air mineral, pack, putih kapas, kain pembersih, kipas dan lain-lain. Ini menandakan tahap percanggahan dan penipuan dalam proses perolehan. Jadual 2 pada perenggan 2.6.22 yang dikeluarkan oleh audit forensik menyatakan potensi kerugian yang ditanggung Bostik Heavy Industry Corporation BHIC ialah RM890.2 juta. Malah perenggan 3.17.3.1 hingga 3.17.3.4 laporan audit forensik itu menyebut terdapat cubaan untuk cover up atau menyembunyikan kesalahan dengan variation order VO tidak mengikut Standard Operating Procedures and Policies atau SOPP dan pemusnahan bukti. Sementara itu, bekas Menteri Pertahanan Pakatan Harapan Muhammad Sabu dan timbalannya Liu Ching Tong menggesa supaya pengauditan forensik lanjut dilaksanakan oleh Bostik Heavy Industries Corporation BHIC ke atas projek LCS bagi mendapatkan maklumat lengkap tentang segala transaksi dan aktiviti berkenaan dengan pelaksanaan projek dan LOA dari tahun 2015 sehingga kini. Mereka juga membangkitkan sikap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang lembab dalam menjalankan siasatan berhubung projek LCS. Kami kini menggesa SPRM mengambil tindakan serta-merta dan jelaskan kepada Parlimen sebab kelewatan dalam siasatan, tangkapan dan pendakwaan kes-kes yang disebut di atas. Tegas mereka dalam satu kenyataan. Latif yang dahulu pemimpin UMNO kini melompat ke Bersatu tidak akan mendapat simpati daripada bekas rakan partinya dahulu. Sudah kedengaran daripada pimpinan UMNO, tuntutan akan beliau bercuti kerana kerajaan akan menubuhkan siasatan diraja RCI. Kahwin atau tak kahwin ke, dah cerai ke, tapi audit dah sebut nama. Kerajaan nak tubuh RCI. Langkah terbaik menteri ini patut 1. letak jawatan atau 2. ambil cuti sehingga selesai RCI. Kan dah menteri,
Sifat bertanggungjawab itu harus lagi tinggi, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT Tan Sri Syahri Abdul Samad. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sepatutnya mengambil tindakan dengan menggugurkan beliau daripada Jemaah Menteri. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.